Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan buat kertas satu. Jadi kamu tengok macam yang saya share tu, nampak lebih clear sikit lah. Kalau yang tengok yang saya punya ni dia kelabu sikit. Ni rujukan saya yang saya share tu rujukan kamu lah, cantik sikit. Nombor satu kamu tengok soalan ni biasanya soalan mudah aja, iaitu bundarkan kepada angka bererti. Ni ingat lagi? Angka berhenti senang ya. Kalau dia bagi nombor macam ni, contoh dia bagi ni 5, 9, 7, 3, 5 kan. Kepada 3 angka berhenti kita baca daripada kiri kan. 1, 2, 3. Kemudian kita tengok yang ujung ni 3, maksudnya tidak perlu tambah 1. Kan, tapi dia tidak akan berubah nilai. Jawapan kita kena salin balik 5, 9, 7, 0, 0. Kat sini kita tengok jawapan kita simple je. B. Soalan pertama ni mudah lah. Dia dalam SPM ni, soalan dia lebih kurang macam ni lah. Soalan dia maksudnya dia bukan semua susah. Kan? Biasanya kalau pembahagian dia, kalau kamu tengok yang mudah, easy kita panggil dia. Easy sepatutnya dalam 5, pertengahan, moderate 3 bahagian dan susah hard dia hanya 2 bahagian. Maksudnya boleh score lah. Okay. Nombor 2. Populasi virus kan R dalam 2.4 juta selepas 2 jam, populasi virus R bertambah sebanyak 7.5%. Nampak? Ini penting. Asal dia 2.4 juta. Kemudian dia bertambah. Bertambah setelah panah naik. Naik sebanyak 7.5%. Okey. Daripada populasi asal, hitung populasi R yang baru. Okey. Ni saya beritahu kamu simple je. Ini berkenaan dengan peratus. Kalau peratus kita berlaku pertambahan daripada segi peratus, maksud dia kat sini adalah asal dia 100%. Asal dia 100%, dia kata tambah 7.5, maksud kita tambah 7.5%. Macam tu. Jadi jumlah peratus dia akan jadi 107.5%. Itu. Sama juga. Kalau dia kata pengurangan, kita tolak peratus. Lepas tu baru kita kira. Kita kira berdasarkan asal. Jadi jawapan kita akan dapat sama dengan 24 juta. Juta maksudnya ada berapa kosong belakang. Kita tengok juta kan. Juta maksudnya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini juta. Ini 1. Juta maksudnya ada 6 kosong belakang. Juta kita panggil dia 1.0 darab 10 kuasa 6. Ini bersamaan dengan sama dengan 1 juta. Okey, jadi 2.4 juta kita maksudnya adalah 2.4 darab 10 kuasa 6. Kemudian kita darab pula dengan peratus dia 107.5%. Kamu tekan je kalkulator tu dapat jawapan. Okey, kita tengok kalkulator, tekan je, tengok macam mana. Tekan biasa je kalkulator tu. Nombor-nombor biasa je, ambil tu 2.4. Okey, biasanya saya akan gunakan 2.4. Kemudian kalau nak pakai darab 10 pun tak ada masalah. 10 kuasa, ikutlah kamu buat macam mana pun tak ada masalah. Kuasa 6 tu boleh. Okey, lepas tu darab dengan 107.5. Peratus tu kalau kamu nak buat bahagi 100 pun tak apa. Bahagi 100, tak ada masalah. Sama juga. Jadi kita akan dapat jawapan kita tu. Jawapan kita adalah 258.00.00. 258.00.00. Okey. Jadi kita akan dapat situ 258.00.00. Kita nak tulis dalam bentuk, kita panggil dia bentuk piawai. Bentuk piawai maksudnya kita ambil nombor yang pertama sekali, digit pertama ni letak titik. Tadi titik kita asal dia kat ujung ni. Kita tukar dia akan jadi apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia dah bertukar jadi 2.58 darab 10 kuasa 6. Siap. Jawapan kita D. Boleh faham Asad? Boleh? Lagi sekali cikgu boleh? Boleh. Ya, daripada mana? Dari dah dapat dah 2.58 tapi nak jadi tukar mesin ni. Okey boleh. Tak ada masalah. Kira nak tukar kepada, kita panggil dia nombor biasa, nak tukar pada nombor piawai lah, betul eh? Okey, dia macam ni. 258.00.00. Ini asal dia.
Semua nombor kalau macam ni, asal dia puluhan dia kat belakang ni. Nampak? Okey. Tapi bila kita nak tulis nombor piawai kita kena tulis satu digit je kat depan sekali. Maksudnya perpuluhan dia kena letak kat situ. Jadi akan jadi 2.58. Nampak? Sebab nombor piawai dia tak boleh 25, tak boleh. 200 tak boleh. Dia mesti nombor dia daripada 1 sampai 9. Maksudnya satu digit kat depan. Point. Belakang tak ada masalah. Dia mesti satu digit kat depan. Jadi kalau kita nak ambil kat sini, maka mana kita letak situ. Lepas tu kita tengoklah. Dia punya ni berapa. Daripada titik asal ke titik tu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Macam tu. Okay. Maksudnya darab 10 kuasa 6. Okay. Dia tak kisahlah macam mana pun. Kita buat. Contoh saya bagi nombor lah. Nombor berapa nombor kan. Contoh kalau kamu ambil 3154.37. Ni semua nombor ni. Nak tukar pada nombor piawai. Nak tukar pada nombor piawai maksudnya kita nak buat kat mana? Kita kena ambil yang ni atas sini. Nampak? Ini berapa pergerakan dia? Ni titik asal dia. 1, 2, 3. Tapi biasanya macam ni dia tak ambil semua lah nombor. Dia bundar. Dia tulis balik 3.154 darab 10 kuasa 3. Nampak? Dia ambil daripada nombor titik yang asal ke titik yang kita perlukan. Berapa nombor. Berapa digit pergerakan dia. Okey? Yang ni kalau nombor besar. Kalau nombor kecil lagi senang. Nombor kecil. Contoh nombor kecil saya bagi tahu macam ni. 0.0000000135. Nampak? Yang ni lagi mudah. Kan? Sebab apa saya kata mudah? Ambil je. Nampak? Nombor yang kita nak ambil apa? Syarat dia, nombor dia mesti satu digit kat depan. Maksudnya ni 1.35. Darab dengan 10 kuasa. Kalau kosong kat depan, kita hanya kena kira kosong dia ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nampak? Termasuk kosong depan sekali. Jadi 7 ni maksudnya dia akan jadi negatif 7. Dia negatif. Kalau kosong kat ramai-ramai perpuluhan kat depan ni. Kan? Kalau nombor besar tadi dia positif. Boleh? Boleh? Boleh. Boleh Okey. Itu nombor 2. Kita masuk nombor 3 pula. Nombor 3. Tarik. Okey. Tengok nombor 3 dan nombor 4. Nombor 3 dan nombor 4. Nombor 3 kat sini. Soalan dia. Nyatakan nilai digit 3. Ini asas nombor. Nilai digit 3 dalam nombor. Topik dia asas nombor. Asas nombor. Okey. 5, 3, 1. Asas 6. Dia nak apa? Nilai digit. Nilai digit 3. Yang ni yang dia nak. Jadi kita kena keluarkan dia. Macam mana kita nak keluarkan dia? Kalau ikut cara sebenar dah kita panggil dia, kita cerakin. Cerakin. Kalau cerakin maksudnya kita cerakinkan semua. Contoh ini semualah 0, 1, 2. Maksudnya nombor dia adalah 5 darab asas dia apa? 6 kuasa 2 campur dengan 3 darab 6 kuasa 1 campur dengan 1 darab 6 kuasa 0. Tapi untuk soalan ni dia hanya nak digit 3 je. Jadi kita ambil yang ini saja. Kita ambil semua. Kita ambil yang 3 je. Jawapan kita kat sini adalah 3 darab 6 kuasa 1. Jawapan kita adalah 18. Boleh faham ke ni? Boleh. Boleh Ingat dia mesti nombor tu darab dengan asas dia kuasa berapa. Okey? Tapi kalau dia macam ni ambil tempat yang dia nak saja. Okey? Nombor 4. Tengok nombor 4. Nombor 4 pula dia bagi apa kat situ? 254. Asas 8 campur dengan 4. Asas 8. Okey. Untuk asas 8 sebenarnya boleh pakai kalkulator. Cuma hari ni saya tak tunjuk pakai kalkulator lah. Kan? Saya pakai manual. Maksudnya kita tambah. Dua-dua ni tambah dalam asas 8. Contoh. Jadi 254 asas 8. Okay, kita campur dengan 44 asas 8. Ni teknik tambah ni untuk dia boleh guna untuk semua keadaan. Contoh kalau 8 asas 8 kamu ingat. Kalau nombor asas 8, nombor dia adalah 0 hingga 7. 8 tak termasuk.
8 tu dah jadi 10. Okey, cara jawab dia macam biasalah, kita campur biasa. 4 campur 4 maksudnya 8. 8 tak boleh tulis sini. Kan? 8 biasanya saya akan buat macam ni. Bila jumpa 8, saya ambil asas dia. 8 tolak 8 sama dengan kosong. Jadi kita akan dapat kat situ adalah kosong 1 naik atas. Okey. Jadi kat sini 1 campur 5 campur 4 dari 10. Jadi kita akan buat apa? 10 tolak 8 sama dengan 2. Jadi 2 yang kita tulis, 1 naik atas. Macam tu. Lepas tu baru kita buat 1 campur 2, 3. Dapat jawapan dalam asas 8. Jawapan dia 320. Dia boleh guna untuk semua keadaan. Semua asas, tak kisah. Boleh tangkap tak? Boleh. Contohlah, biasanya saya ingat dalam exam kamu dia tak akan bagi asal 8 lah, sebab asal 8 boleh pakai calculator. Contoh dia pakai asal lain. Dia pakai asas 6. Asal 6 contoh dia bagi kat situ 2, 5, 4. Nombor sama nombor sama. 6 campur dengan 4, 4. Tapi asas 6. Jawapan pun dia nak dalam asas 6 juga. Contoh. Kita tambah macam biasalah. 2, 5, 4 asas 6 campur dengan 44 asas 6. Kita campur. Bila asas 6 sama, 4 campur 4, 8. Jadi kita kena ambil apa? 8 tolak 6. Dia tolak dengan asas. Balance dia apa? 2. Buat naik 1. Macam tu. Okey. Jadi kita campur sama depan ni. 1, 5, 4, 10. Tapi 10 kita tolak dengan asas dia apa? 6. Tolak. Yang tinggal apa? 4. Naik 1. 1 campur 2, 3. Yang ni asas 6. Itu kaedah dia. Okey. Dan saya target mungkin dia akan tanya soalan eksperimen. Mungkin dia akan tanya asas yang melibatkan yang tak boleh pakai kalkulator. Contoh 6, 5, 3, 4, 7. Dia akan tanya macam tu lah. InsyaAllah. Soalan ni favorite juga untuk masuk dalam exam. Tambah tolak. Tapi nombor yang tak boleh guna kalkulator. Okey. Kita pergi nombor 5 pula. Masih lagi asas nombor. Tengok soalan nombor 5. Kalau ikut kertas saya ni kat sini. Bawah ni. Okey, nombor 5 kat sini. Apakah nombor yang mesti ditambah kepada 182.9 untuk mendapat 504? Ini algebra. Dia kata 182 asas 9 tambah berapa? X. Okey, untuk mendapatkan jawapan dia akan dapat apa? 504. Ini soalan dia kata nak tambah berapa? Jadi 504. Jadi kita pakai algebra, kita pindahkan yang ni. Ni pindah, potong, bawa ke sebelah, tambah, tukar tolak. Tolak pun sama juga, tolak. Yang ni favorite juga tolak, sebab kita tak boleh pakai calculator ni, kita pakai manual. Jadi kalau pakai manual maksudnya kita kena 504 asas 9 tolak dengan 182 asas 9 juga. Itu. Okey, tolak ni tak ada masalah, tolak macam biasa aja. Cuma dia akan berlaku bila kita pinjam, bila tolak tak cukup. Macam kita tolak nombor biasa. 4 tolak 2, 2. Tak ada masalah. Boleh tolak. Tapi bila kosong nak tolak 8, tak boleh. Tak cukup. Bila tak cukup, kita kena pinjam orang sebelah. Bila kita pinjam, maksudnya 5 ni dia akan bagi pinjam kat orang sebelah. Dia akan tinggal 4. Yang dia bagi pinjam tu adalah asas dia. Contoh kalau nombor ni asas 9, orang sebelah akan dapat 9. Macam tu. Okey. Kalau asas 6, orang sebelah akan dapat 6. Kalau asas 5, orang sebelah akan 5. Kalau asas 10, orang sebelah akan dapat 10. Macam tu. Baru tolak macam biasa. 9 tolak 8 akan tinggal 1. 4 tolak 1 akan dapat 3. Ini jawapan kita. 312 asas 9. Boleh tak? Boleh. Okey. Itu nombor 5 lah. Tapi tengok soalan nombor 6 pula. Nombor 6. Nombor 6 dia dah masuk apa ni? Geometri kan? Okey. Soalan dia besar sikit. Saya kena kecilkan baru muat. Okey, nombor 6 kan?
Okay, gambar dah ada kat sini sebab tu saya putus step ni senang. Saya pun senang nak yang lukis balik kan. Susah sikit nak lukis balik. Okay. Ini melibatkan kita panggil dia topik dia nombor 6 ni poligon. Poligon. Dalam topik poligon kat sini kalau kamu tengok kat sebelah ni dia ada ialah sebuah oktagon. Dia bagi tahu sebuah oktagon sekata. Oktagon sekata maksudnya ada 8 okey. Dan sebuah segitiga kat sini, kita tengok soalan dia cari nilai X. Secara amnya kalau kita tengok. Okay, kena faham cerita pasal oktagon dulu. Oktagon. Oktagon senang je. Apa-apa poligon, tengok ni. Ni oktagon, saya lukis oktagon je. Okey. Setiap poligon sekata, maksudnya semua sisi dia sama panjang. Bila semua sisi sama panjang, sudut dalaman dia semua adalah sama besar. Sama besar. Okay? Tapi ada formula untuk mendapatkannya. Yang paling mudah sekali formula adalah kita tak dapatkan sudut dalaman. Kita dapatkan sudut luar. Sudut luar macam ni. Kamu tarik satu garisan ni mana-mana, tarik terus. Kita akan dapat sudut kat luar dia. Ini kita panggil sudut luar. Untuk gambar ni tak ada, kita saja buat. Sebab sudut luar senang formula dia. Kita panggil dia sudut luar sama dengan 360 per dengan berapa sisi dia. Contoh kat sini 8, dia sama dengan 360 per 8. Per 8. Jadi kamu akan dapat jawapan kamu kat sini adalah 45. Macam tu. Dapat 45 kat luar ni 45. Jadi kalau luar 45 maksudnya dalam dia apa? Dalam dia garis lurus, sudut dalam pula. Sudut dalam adalah sama dengan 180 tolak sudut luar. Sama dengan 180 tolak 45 akan dapat 135. Di situ dia, simple kan? 135. Jadi bila kita jumpa sudut dalam, maksudnya semua orang kat dalam ni 135. Itu cerita dia yang pertama. Okay. Cikgu, 180 tu pasal apa tu? Garis lurus. Ni garis lurus ni, tengok. Kat sini kat sini. Bila garis lurus mesti semua sekali adalah 180. Ni campur ni 180. Garis lurus 180. Apa-apa garis lurus pun. Okey. Jadi kalau kat luar dia 45, kat dalam apa? 180 tolak 45. Sebab apa? Semua ni garis lurus 180. Boleh? Boleh. Okey. Jadi kalau kamu tengok ni atas ni pun 180 kat atas. Okey. Kat sini kita akan dapat apa tadi? 135. Yang kita dapat 135 kat sini. Cuma masalahnya soalan ni suruh cari X. Kan? Bila suruh cari X, kita nak dapatkan sudut mana. Okey, sudut mana kita tengok. Dalam satu lagi sistem dalam poligon, kalau kita ambil satu titik mana-mana, contoh kat sini, saya ambil mana-mana titik. Saya sambungkan ke kawan-kawan yang lain. Sambung semua. Sambung kecuali kepada orang sebelah ni. Nampak? Sambung semua. Sambung, nampak? Dia macam tu. Macam bunga. Bila kita sambung semua, sebenarnya setiap sudut ni sama besar. Sebab dia, bila kita panggil dia apa poligon sekata, sudut yang kita dapat tu akan jadi sama besar. Itu sistem dia. Jadi maksudnya kat sini, kalau satu ni adalah 135, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dia bahagi 6. 135 kita bahagi dengan 6. Kita akan dapat seorang ni. Satu ni berapa. Kita tak payah kira lah sebab saya nak tunjuk macam mana nak kira soalan ni. Okay. Jadi kita boleh kira sebab apa? Nak kira X, kita kena ada segitiga ni. Nampak segitiga ni. Tengok. Nampak? Kalau kita tahu 55, kita tahu sudut ni, kita akan dapat segitiga X. Sebab dalam segitiga, formula kita, setiap segitiga, jumlah sudut dalam segitiga ni, tak kisah sudut apa pun, A, B, C ni, A campur B campur C, dia mesti 180. Segitiga mesti 180 darjah jumlah ni. Okay. Jadi macam mana dapat sudut ni? Yang tu saya beritahu tadi ni. Cek kaedah dia. Soalnya kita dapat sudut dalam tadi. Apa kita buat? Yang ini kita akan sambungkan ke S ni.
Nampak? Jadi maksudnya yang saya bahagi banyak tadi ni, kita pakai apa? Dua je. Dua bahagian saja. Okey? Jadi dua bahagian maksudnya apa? 135 tadi yang kita bahagi dengan 6 tadi, kita darab dengan 2. Sebab apa? Kita pakai 2 orang je. Kita dapat sudut dia kat situ. Jadi walaupun geometri banyak benda kamu kena ingat. Jadi, tapi benda ni simple tapi nak kena ingat banyak. Kalau kamu ambil kalkulator 135 darab 2 bahagi 6, kamu akan dapat 45 darjah. Akan dapat 45 darjah. Jadi kat sini sudut dia adalah 45 darjah. Nampak? Bila 45 darjah, boleh dah dapat X dah. Sebab apa? Dalam satu segitiga, jumlah dia mesti 180. Jadi kita akan dapat jawapan kita kat situ. X campur dengan 55 campur dengan 45 sama dengan 180. Jadi kat sini X sama dengan 180 tolak dengan 55 tolak dengan 45. Kamu ambil kalkulator, kamu akan dapat jawapan dia 80. Siap. Ada panjang juga cerita dia dah. Okey, dia ada cara pendek. Cara pendek dia kita boleh congak-congak lah. Boleh tak? Banyak ni. Satu soalan je, banyak benda kat dalam ni. Atau cikgu memang kalau kita jumpa je bulatan dia panggil oktogon ni memang dia 360 darjah. Yang mana? Oktogon ni. Oktagon. Oktagon. Oktagon ni dia syarat oktagon tu. Sebab dia oktagon maksudnya syarat dia mesti ada 8. 8. Jadi yang 360 ni adalah sudut luar formula. Formula sudut luar. Contoh saya ambil kat sini Contoh kalau saya ambil kata 6. 6 nama dia hexagon. Ini nama dia hexagon. Hexagon. Okey, untuk 6 Kalau 6 maksudnya berapa sudut dalam dia? Kita tarik luar satu. Tarik. Jadi ini kita panggil dia sudut luar. Nampak? Apa formula sudut luar? Sudut luar adalah 360 bahagi dengan semua ada berapa? 6. Macam tu. Sudut luar ni maksudnya 360 bahagi dengan berapa dia ada? Berapa sisi dia? Jadi sini akan dapat 60. Bila 60 maksudnya berapa kat dalam? Apa formula dalam? Dalam adalah 180 tolak luar. 180 tolak 60, sini akan dapat 120 kat dalam. Macam tu. Boleh? Boleh. Okey. Kalau apa 3 segi 180. Segitiga 180. Okey. Okey, yang tu yang wajib lah contoh Yang wajib kamu ketahui ni kita panggil dia yang wajib hafal lah. Yang wajib hafal adalah segitiga. Segitiga jumlah dia akan jadi 180. Okey, segi empat. Segi empat sebenarnya kalau kamu tengok dalam segi empat ni dia asal usul segi empat ni hasil daripada dua segitiga. Nampak? Jadi kalau segitiga 180, maksudnya dalam segi empat akan jadi 180 campur 180. Jadi jumlah dalam segi empat akan jadi 360. Dia sama agak dengan segi lima. Kalau dalam segi lima ada berapa segitiga? Kalau kita sambung ini kita akan dapat apa? 1, 2, 3. Ada 3 segitiga. Nampak? Jadi jumlah dalam apa? Kita panggil pentagon segi lima. Pentagon. Maksudnya jumlah dia adalah 3 darab 180. Dan 540. Macam tu. Kalau kamu tambah lagi dia akan bertambah lah. Cerita dia. Okey. Boleh Ini kita panggil dia jumlah sudut pedalaman. Jumlah sudut pedalaman. Okey, nanti tengoklah kalau boleh kita tengok macam mana kita akan buat satu kelas pasal benda ni je boleh sebenarnya topik ni boleh buat. Poligon ni. Okey, sekarang kita pergi dekat nombor 7 pula kita tengok. Ni kawan poligon. Dia geng dia. Kawan poligon kita panggil dia yang ni
Oh, ini masih poligon. Tapi poligon ni tak sekata. Tadi poligon sekata, ini poligon tak sekata. Tak sekata maksudnya suka hati bentuk dia. Nampak? Bentuk dia suka hati ya. Okey. Kalau kamu tengok poligon ni, dia kata menunjukkan sebuah heksagon. Tak sekata. Heksagon Soalan dia cari nilai X. Okey, langkah pertama kamu cari nilai X. First kali kamu kena tengok X tu pastikan semua X mesti duduk di dalam. Semua X mesti duduk dalam. Maksudnya, untuk soalan ni cantik. Sebab dia dah bagi dah X 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 X. Semua duduk kat dalam. Nampak? Okay. Berapa jumlah dia semua? Campur je. 1. Ni kita ambil dia nombor 7 kan. Nombor 7 kat sini. Ada apa? X. Campur dengan 2X. Campur dengan 3X. Campur dengan X. Campur dengan X lagi. Campur dengan 4X. Jadi jumlah semua ada 1, 3, 6, 7, 8, 12. Semua ada 12X. Nampak? Dan dia adalah semua kita panggil dia jumlah sudut pedalaman. Jumlah sudut pedalaman sebuah apa? Heksagon. Okey? Jadi kalau kita tengok heksagon, kamu boleh tengok heksagon. Heksagon semua sepatutnya ada apa? Ada 6. Nampak? Kalau 6, kalau kita tarik dia, dia akan menghasilkan 1, 2, 3, 4 segitiga. Betul? Bila 4 segitiga, berapa jumlah dia? 4 darab 180. Macam tu. Dapatlah jawapan kita kat sini. Jumlah dia akan jadi 720. Jumlah dia. Tak kisahlah bentuk apa pun. Asalkan ada 6 sisi. Kan? Jadi maksudnya 12X kita mesti sama dengan 720. Dapatlah X. 720 bahagi 12. Ambil kalkulator, tekan saja. 60 darjah. Macam tu. Boleh? Boleh cakap? Boleh. Boleh Jadi cerita dia pasal apa? Poligon 2 ni. Kita masuk satu lagi. Soalan seterusnya. Wah. Tengok bulatan pula. Bulatan. Okey. Ni soalan bulatan. Okay, dalam bulatan, yang ni cerita dia pasal apa? Pasal sudut. Sudut dalam bulatan. Bulatan yang pertama. Yang kedua, cerita dia pasal ada satu benda nama dia tangent. Tangent pada bulatan. Dua perkara dalam soalan ni. Okey. Pertama, sudut dalam bulatan. Banyak benda lah kita nak tengok. Sebab sudut dalam bulatan ni tingkatan 3. Okey. Saya akan sentuh dekat soalan dia kata JKR adalah tangent kepada bulatan. Jadi saya akan cerita pasal tangent dulu kan. Okey, cerita pasal tangent dulu. Tangent maksudnya kat sini, bila ada satu bulatan, kemudian ada satu garis lurus yang menyentuh bulatan pada satu tempat. Dia macam kita letak kayu atas tayar. Jadi dia kena touch pada satu tempat. Situ je dia kena bulatan tu. Tempat dia kena tu kita panggil dia tangent. Kat ni. Contoh kat dia tangent kepada bulatan DK. Maksudnya dia kena dekat K saja kat situ. Nampak? Tangent. Dan tangent ni ada dua sifat dia. Yang pertama, kita panggil sifat tangent. Sifat tangent. Yang pertama adalah tangent ni kalau dia jumpa dengan pusat bulatan, dia mesti 90 darjah. Kita panggil dia tangent jumpa dengan pusat bulatan, dia mesti 90 darjah. Itu sifat pertama tangent. Okey, nombor satu. Yang kedua, apa-apa bulatan kalau dia jumpa dengan tangent dan dia membentuk sebuah segitiga, tak kisahlah segitiga macam mana pun. Dia membentuk sebuah segitiga, tak kisah. Sudut
kiri dan sudut kanan ni dia akan masuk berselang-seli. Kan? Masuk berselang-seli macam ni. Yang kanan akan masuk ke kiri. Yang kiri akan masuk ke kanan. Macam tu. Maksudnya. Kan? Kalau sini 60, sini 60. Kalau sini 50, sini pun 50. Macam tu. Dia sama. Ini sifat tangent. Dua sifat ni je tangent yang paling glamour sekali lah. Yang paling famous. Dua orang ni lah. Ini sifat tangent. Okay, sudut dalam bulatan banyak. Banyak cerita dalam form 3. Nanti kita akan tengok. Jadi saya akan tengok tangent dulu. Kan? Dalam cerita ni, tangent dia kata K. Jadi kalau kamu tengok kat sini, ada terbentuk dua segitiga. Saya akan tengok satu segitiga yang pertama dulu. Yang ni. Kita nak cari X kan ni. Tengok. Bila kamu tengok kat sini, maksudnya 55 ni, dia akan masuk ke sana. Nampak? Dia akan masuk berselang. Maksud ni, 55 akan masuk ke sini. Jadi sini akan jadi 55. Nampak? Macam tu cerita dia. Bila dia masuk sini 55, dah boleh cari X belum? Dah boleh dah cari X. Cukup. Jadi segitiga belah sini, tak pakai. Kan? Boleh cari X. Kenapa tak boleh cari X? Dalam satu segitiga tadi, jumlah dia mesti 180. Jadi bolehlah kita cari X. Iaitu X campur dengan 55 campur dengan 33 sama dengan 180. Jadi berapa X? X sama dengan 180 tolak dengan 55 tolak dengan 33. Okay? Kalau kamu ambil kalkulator, kamu tekan, kamu akan dapat 22. Betul? Cuba tekan. 92. 22. 22 pula saya kira apa? 90? 92 pula kan. 92. Okey? Boleh faham? Boleh. Itu cerita kan. Jadi dia ada kait lah semua ni. Dia ada kait. Okey? Tapi sudut dalam bulatan ni banyak tau. Sudut dalam bulatan. Sudut bulatan ni paling famous lah. Kalau kamu jumpa ni, soalan ni dia tak ada lah. Sudut yang paling famous sekali, kalau dalam satu bulatan, ada pusat bulatan dan ada sudut. Satu dia buka, ini sektor kita panggil dia. Sudut ni namanya sudut di pusat. Sudut yang berada di pusat. Itu sudut di pusat. Lepas itu kita tarik pada kaki yang sama, pergi ke ujung. Ini kita panggil dia sudut di lilitan. Sebab dia duduk kat lilitan. Yang duduk di pusat namanya sudut di pusat. Yang duduk di lilitan namanya sudut di lilitan. Apa kaitan dia? Ini formula dia 2 kali ganda. Maksudnya kalau atas ni kita letak 20 darjah, maka yang bawah ni automatik akan jadi 40. Sebab formula dia apa? 2 kali ganda. Okay? Itu salah satu yang antara yang favorite lah selalu kita jumpa dalam exam. Okay? Satu lagi, dalam satu bulatan, kalau dia kata ada satu garisan yang melalui titik tengah, kita panggil dia diameter. Diameter. Diameter ni kalau kita tarik macam tu, membentuk satu segitiga, automatik sudut dia mesti 90 darjah. Dia mesti 90 darjah. Sudut yang apa? Kita panggil dia sudut dalam semi bulatan. Sudut dalam semi bulatan. Mesti 90 darjah. Okey, satu lagi yang biasalah. Yang biasanya kalau kamu tengok, kalau kaki dia kat sini, apa-apa pun, dia pergi ke mana pun, ambil lah ke mana-mana sudut dia pergi. Pusinglah ke mana-mana dalam bulatan, sudut dia adalah sentiasa sama. Sebab apa? Asal usul dia adalah sama. Itu adalah sudut dalam bulatan kita gunakan lah. Tapi soalan dia mesti ada kaitan dengan tangent untuk SPM. Okey. Pergi nombor 9 pula. Ini lebih kurang kita tengok-tengok balik. Nanti kamu dapat idea lah cikgu nak buat topik apa. Sebab kadang-kadang kamu tak tahu cikgu nak buat ulang kaji topik mana nak buat ni. Tak ada idea. Bila dah buat macam ni, kamu akan nampak lah apa idea dia. Dan kamu rasa boleh ni. Kalau buat ulang kaji nanti boleh jawab exam. Yang tu kita nak. Pelajar ada confidence tinggi. Untuk nak bagi tahu. Okey. Baru sedap saya buat. Okey, nombor 9. Tengok nombor 9. Nombor 9 sini, sebenarnya topik dia adalah kalau kamu tengok rajah 4 menunjukkan
dua pentagon M dan N. Dua pentagon M dan N yang dilukis pada grid segi empat sama. Okey, tak apa, saya akan balik. M ialah image bagi N. Dia kata M ialah image bagi N. Apa maksud dia ni? Maksudnya kat sini adalah N menjadi M. N menjadi M. Kita siapa N kita ni? N kita besar. Menjadi M. N menjadi M. M kita kecil. Maksudnya ini kita panggil dia, gambar rajah ni mengecil. Pembesaran dalam bentuk pengecilan. Mengecil. Okey. Soalan dia suruh cari apa? Cari faktor skala pembesaran. Okey. Faktor skala simbol dia K. K sama dengan panjang. Panjang sisi image bahagi dengan panjang sisi objek. Sisi maksudnya kita ambil mana-mana. Contoh macam gambar rajah ni. Nak ambil mana? Nak ambil yang ini boleh, yang ini boleh, yang ini boleh, yang ini boleh, yang ini boleh. Mana yang kamu nampak? Tapi jangan semua satu je. Contoh macam saya pilih yang ni. Saya nampak senang kira yang ni. Banding yang ini dengan yang ini. Maksudnya. Jadi siapa jadi siapa? Dia kata N. M ialah M maksudnya N jadi M. Jadi N jadi M. Bila N jadi M maksudnya ini objek, ini image. Pak, kan? Ini objek, ini image. Jadi kita dapat carilah siapa sisi image kita. Image kita yang ni satu. Bahagi dengan objek kita apa? 2. Dapat jawapan 1/2 macam tu. Itu kita panggil dia faktor skala pembesaran. Simbol dia K. Boleh Zat? Boleh. Boleh Okey. Pergi dekat nombor 10. Nombor 10. Nombor 10 ni soalan dia pasal apa pula? Tengok. Nombor 10 ni favourite kita lah. Iaitu melibatkan kuadratik. Nombor 10 sebelah. Oh ni jawapan tadi. Sorry. Nombor 10 je. Saya buka sekali dengan nombor 11. Nampak sikit. Nombor 10 kat situ. Nombor 10, antara fungsi kuadratik berikut yang manakah tidak mempunyai titik minimum. Tidak mempunyai titik minimum. Okey, kita tengok. Maksudnya dalam kuadratik sebenarnya kuadratik ni ada dua jenis. Dua jenis je tak banyak. Iaitu formula dia asal ada AX kuasa 2 campur BX campur C. Okey, ini fungsi dia fx lah. Okey, kuadratik ni. Jadi sifat dia ditentukan oleh A dia. Kuasa 2. Kuasa 2 ni wajib ada untuk kuadratik. Kalau tak ada dia bukan kuadratik. Yang lain tak wajib. A yang wajib. Kalau A kita ni positif, graf kita akan jadi senyum. Bila senyum, titik kita adalah akan jadi minimum. Macam tu. Tapi kalau A kita negatif pula, graf kita akan jadi masam. Bila graf kita masam, titik kita adalah maksimum bukan minimum. Ini faktor ni soalan dia kata. Antara fungsi yang manakah tidak mempunyai titik minimum. Yang tidak mempunyai minimum maksudnya apa? Dia maksimum. Dia maksudnya dia bukan minimum, dia maksimum. Macam mana dia maksimum? A dia kena negatif. Nampak? Jom kita tengok. Yang mana A negatif? Tengok A. Yang ini X kuasa 2 maksudnya 1. A ini positif. Ini positif. Yang ini X kuasa 2 dia pun positif. Nampak? X kuasa 2. Yang B pun positif. Yang C pun X kuasa 2 positif juga. Nampak? Yang D baru X kuasa 2 negatif. Jadi kamu dapat cerita dia jawapan dia mana? D. Sebab apa? Kenapa yang D jawapan dia? Sebab dia negatif. Bila negatif dia bukan titik minimum. Dia titik maksimum. Okay? Yang ini soalan jenis tak ada kira. Dia tak ada kira. Ini pengetahuan. Dia ada soalan matematik. Benda ni pun ada pengetahuan. Kamu tahu, tengok, kamu dapat jawapan. Tak ada kira apa benda pun. Simple je. Boleh? Boleh.
Okey, nombor 11. Soalan nombor 11. Jadual 1 menunjukkan pintasan X bagi 4 graf fungsi kuadratik. Nombor 11. Pintasan bagi 4 X fungsi kuadratik. Okey, mana soalan dia bawah? Antara graf A, B, C, D, yang manakah punya paksi Y sebagai paksi simetri? Wow. Paksi Y sebagai paksi simetri. Okey. Macam mana kita nak tahu dia punya paksi simetri? Okey, paksi simetri boleh dikira dengan mendapatkan purata. Purata bagi pintasan X. Purata. Okey. Soalan ni pula dia kata yang mana menunjukkan paksi Y. Paksi Y macam mana? Paksi Y pula berlaku pada ketika X sama dengan kosong. Jadi itu kita nak. Jadi apa kita nak buat? Kita pergi cari purata yang jawapan dia kosong. Macam tu. Cari purata yang jawapan dia kosong. Mana satu? Tengok A. A negatif 1 campur 3 bahagi 2. Yang ini kita akan dapat jawapan dia kalau tekan kalkulator dapat 1. Salah lah. Kita nak cari apa? Kosong. B. Negatif 4 campur kosong bahagi 2. Ini confirm salah lah. Jawapan dia negatif 2. Salah juga. Okay, C pula. Dia kata negatif 3 tambah 1 bahagi 2. Ini pun kita akan dapat negatif 1. Jawapan kita mana? D lah. Negatif 2 tambah 2 bahagi 2. Jawapan kita akan dapat kosong. Ini jawapan kita. Tapi apa yang kamu kena tahu? Paksi simetri boleh dikira dengan mendapatkan purata bagi pintasan X. Dan pintasan X ni pula kita boleh dapat dengan cara kita faktor. Faktor macam mana? Yang pakai kalkulator tu. Yang kamu pakai mod EQN tu. Yang ambil EQN, yang ambil degree. Yang ambil degree 2 tu yang kita gunakan. Kita dapat untuk mendapatkan apa? Punca nama dia. Punca juga adalah apa? Pintasan X. Boleh faham tak? Boleh. Boleh. Tengok seterusnya nombor 12 pula. Nombor 12 tarik. Okey, nampak Tengok kamu tengok yang saya share, yang saya ni memang kelabu. Sebab saya pakai handset saya ni, inilah paling dahsyat, boleh fokus. Okey. Tak mampulah nak beli handset mahal kan. Kawan saya kata, cikgu kalau bekas nama murid saya lah. Cikgu dia kata, kalau cikgu pakai apa handphone Pixel 6, memang clear cikgu buat. Memanglah harga dia berapa pula kan. Satu kerja pula nak pergi cari. Tak apalah, kita pakai mana kita ada. Antara berikut yang manakah merupakan pernyataan? Okey, yang manakah yang merupakan pernyataan? Apa yang dimaksudkan dengan pernyataan? Oi, pakai marker ni dia magic pen ni dia bosin. Pernyataan membawa maksud satu ayat lah, sebagai satu ayat yang boleh memberikan palsu ataupun benar. Tapi ni ayat sendiri saya lah. Ayat dia macam contoh macam yang kita boleh takrifkan lah. Kita baca ayat tu, kita boleh kata, oh ini palsu, ini benar. Itu pernyataan. Okey? Contoh. 3x campur 5 sama dengan 8. Okey. 3x campur 5 sama dengan 8. Okey. Soalan macam ni kita akan tanya dia balik. Dia bagi tahu macam ni, kita akan tanya balik. X berapa? Kita akan tanya balik. Maksudnya kita tak boleh tentu tau. Kita tak boleh katakan benda ni palsu atau benar. Sebab apa? Nilai X tak ada. Kita tak tahu. Jadi benda ni adalah bukan pernyataan. B lagi lah soalan. B tu kalau ikut dari segi bahasa dia kata
Selesaikan. Itu ayat perintah. Arahan. Itu bukan pernyataan. B out. A out. B out terus. C. Silinder mempunyai 2 permukaan melengkung. Yes. Sebab apa? Kita akan cakap apa? Palsu. Mana ada? Silinder ada 1 je melengkung, bukan 2. Jadi walaupun kita boleh kita katakan dia palsu, dia adalah pernyataan. C betul. Kenapa? Tengok D. D masih lagi sifat dia P kuasa 2 tolak Q kuasa 2. Ini yang langsung tak tahu benda. Dia kata P kuasa 2 tolak Q kuasa 2. Kamu pun pening. Yelah, apa yang kau nak sebenarnya? Kan? Kita tak boleh buat apa-apa. Itu bukan pernyataan. Jadi pernyataan yang mana? C. Sebab dia kata silinder mempunyai 2 permukaan melengkung. Kamu cakap kat dia balik, palsu. Kau tipu. Silinder ada 1. Jadi benda yang kita boleh sanggah dia dengan sama ada mengatakan benar atau palsu, itu adalah merupakan pernyataan. Boleh, Ustaz? Boleh? Boleh. Ni antara soalan senang juga. Dia soalan kita panggil dia soalan pengetahuan. Ingat tak saya beritahu tadi? Soalan pasal pengetahuan. Maksudnya kita kena tahu. Kan? Tapi ada kira tak? Tak ada. Nampak? Tapi sebenarnya dia bukan senang, Ustaz. Kalau kamu tak tahu, tiba-tiba tak belajar langsung topik ni, kan? Kan dah pening. Apa soalan tanya? Manakah pernyataan? Kamu tak tahu, betul tak? Kan? Jadi semuanya ada. Tapi bagi saya mudahlah. Kamu pun tengok mudah, betul tak? Kan? Sebab kita belajar. Bila kita belajar, kita rasa senang lah. Yang tak belajar rasa susah lah cerita dia. Okey, nombor 13 dan 14 pula. 13 dan 14. Sebelah. Target kita sebenarnya, soalan matematik ni, untuk kertas 1 ni, target dia kamu kena jawab sekurang-kurangnya separuh. Saya beritahu kamu kena jawab sekurang-kurangnya separuh tau. Saya tak beritahu mesti betul. Nampak? Maksudnya kamu jawab dengan knowledge, dengan pengetahuan. Sekurang-kurangnya separuh. Maksudnya apa? Kalau 40 soalan objektif ni, kamu kena jawab 20 soalan yang kamu tahu. Betul salah jangan kira. Sebab ada soalan matematik kan kita tak tahu langsung apa benda dia tanya, kita tak tahu. Itu cerita lain. Jadi 20 soalan, kalau kamu berjaya jawab, dengan pengetahuan kamu, saya bagi tahu kamu, confirm lulus. Confirm lulus. Saya berani garanti lah kamu lulus sebab orang yang dah jawab separuh ni, dia dah usaha. Dan dia tahu. Okay. Nombor 13 diberi implikasi. Nombor 13. Diberi implikasi. Jika X, ini saya tulis balik Jika X ialah faktor bagi 3, okay, maka X ialah faktor bagi 9. Okey, ini tengok soalan dia kita minta apa? Kontrapositif. Okey, walaupun soalan dia minta kontrapositif, saya akan bagi kisah dia untuk 4 adik-beradik. 4 adik-beradik. Kita panggil dia yang pertama implikasi. Implikasi ni maksudnya jika A, maka B, contohlah. Kan? Adik dia yang pertama nama dia Akas. Akas ni selalu lawan dia. Dia tak puas hati dengan dia. Kalau dia kata jika A maka B, Akas kata jika B maka A. Akas dia lawan. Dia tak puas hati ni. Okey. Kemudian bawah dia songsangan. Songsangan. Songsangan ni dia ikut implikasi tapi dia nafikan. Dia nafikan macam simbol dia macam ni. Contoh. Jika bukan A, maka bukan B. Maksudnya kalau A kata X sama dengan 3. Bawah kata X tak sama dengan 3. Tapi ayat sama. Akas ni pula, dia ikut tapi dia terbalik. Yang ini, dia ikut, dia nafi. Macam tu. Pening juga tengok. Okey. Songsangan. Kontrapositif adalah akas kepada songsangan. Nampak?
Kontrapositif adalah akas kepada songsangan. Maksudnya songsangan ni dia terbalikkan. Songsangan ni terbalikkan. Dia akan jadi jika bukan B, maka bukan A. Itu kontrapositif. Nampak? Kontrapositif maksudnya apa? Kalau implikasi kata jika A maka B, dia akan buat apa? Dia akan nafikan A, nafikan B, terbalikkan. Semua dia sebat. Semua dia bangkang. Dia terbalik dia nafi pun dia. Itu namanya kontrapositif. Boleh faham tak ni? Cerita ni, Boleh. sebagi ni. Kita Boleh tengok yang faham. mana tu jawapannya. Maksudnya, kalau soalan ni dia kata jika X ialah faktor bagi 3, kalau ikut kontrapositif, dia akan terbalikkan, dia akan nafi. Maksudnya jawapan dia apa? Sebelum kita tengok jawapan sini, kita tengok jawapan dia akan jadi jika X, dia akan start yang bawah dulu. Jika X bukan faktor bagi 9, nampak? Dia bangkang. Bukan maksudnya dia bangkang ni. Maka X bukan faktor bagi 3. Ini jawapan dia. Ini namanya kontrapositif. Dia bangkang habis. Nafi pun dia, terbalik pun dia. Ini jawapan kita. Jika X jika X bukan faktor bagi 9, maka X bukan faktor bagi 3. Jawapan kita adalah B. Okey? Boleh tak? Boleh. Jom kita tengok. A siapa? A. X ialah faktor bagi 9, maka X ialah faktor bagi 3. Akas. Nampak? Tu akas tu. C, jika X ialah faktor bagi 3. X ialah faktor, maka X bukan faktor bagi 9. Oh, ini tak ada nama. Tak ada nama. So, seorang setuju, seorang tak setuju. Ini tak ada nama. Out. Nama pun tak ada. Nampak? Yang ini dia kata, jika X bukan faktor bagi 3, maka X bukan faktor bagi 9. Ini adalah songsangan. Yang D tak ada. Dia mana boleh? Satu setuju, satu tak setuju, tak boleh. Okey. Itu nombor 13. Kita pergi pula nombor 14. Boleh nampak 14 lagi kan bawah tu. Okey, cantik. Boleh nampak okey. Nombor 14 kat sini. 14. Nisbah 5 nisbah 13 adalah setara dengan yang berikut kecuali dia nisbah ni senang je cerita dia. Nisbah kamu boleh jadikan dia sama dengan bahagi. Nisbah dengan bahagi adalah benda yang sama. Jadi abang ambil kalkulator je lah. Ambil kalkulator. 5/13. Ambil kalkulator contoh. Saya ambil kat situ. 5 bahagi 13. Okey, dapat jawapan. Kalau ikut puluhan lebih kurang macam ni. 384615 ambil lebih kurang lah. Saya ambil 384615. Contoh. Okey, tengok. 10 bahagi 26. 10 bahagi 26. Betul? Okey, 2 bahagi dengan 5.2. Betul? 0.5 bahagi dengan 1.3. Betul? 1/5. 1/5. Bahagi dengan 1/13. Ni 2.6 je, salah. Dia macam tu je. Nampak? Kan? Itu kita panggil dia soalan. Kalau nisbah, kita boleh ambil. Kalau setara macam ni lah, kita bahagi je. Nilai yang sama kita bahagi, maksudnya nisbah dia sama. Cikgu, yang per tu macam mana? Per ni. Per, kamu pakai kalkulator biasa Kalau pakai kalkulator biasa, kamu boleh tekan kalkulator sama juga. Kamu tekan 1/5 bahagi dengan 1/13. Macam tu. Cuba tekan. Okey. Dapat kan? Macam tu. Dia kita kena bezakan yang bahagi tengah dengan per, kita kena bahagi. Ni bahagi. Bahagi jangan tekan per. Lain jadi cerita dia nanti. Okey? Okey. Kita tengok nombor 15 pula.
Ini senang-senang lah kamu tengok soalan. Okey, 15. Sekejap. Oh, ada gambar rajah ni. Penyelesaian masalah. Kan? Rasalah. Soalan tak baca lagi. Main teka agak-agak. Salah kot. Boleh kot. Macam tu. Kan? Ada setengah. Ini apa soalan ni? Sudah. Tinggal. Skip. Jangan. Baca dulu. Baca dulu. Kalau perlu skip, skip lah. Tapi baca dulu. Okey, nombor 15. Rajah 5. Menunjukkan plan bagi sebuah tempat letak kereta di sebuah pasaraya. Wah, dia bagi lebih kurang ni ya. Macam plan lah. Plan maksudnya ada panjang. Ada ukuran-ukuran tertentu. Tengok dia bagi tanda dia. Maksudnya ni 35, sini 20. Ini 5 meter dia tanda-tanda maksudnya sama dah. Sini 5, sini 5, sini 5, sini 5 maksud dia. Sama simbol kan. Pihak pengurusan pasaraya bercadang untuk memasang pagar mengelilingi tempat letak kereta tersebut kecuali pintu masuk. Kecuali pintu masuk. Okey. Pintu masuk. Sekiranya harga pemasangan pagar ialah RM75 semeter. Hitung kos. Saya shortcut pula. Hitung kos. Sekiranya pemasangan pagar ialah 75. Maksudnya kat sini, dia nak pasang semua ni lah. Kecuali pintu masuk sebab tu tak ada pintu kat sini. Pintu masuk dia tak pagar lah. Ni habis semua nak pagar. Ni pagar semua nak pagar. Ni mudahlah cerita dia. Kita hanya perlu campur je lah. Kan? Jadi perimeter campur semua. Maksudnya 20. Campur 35. Belah sini pun 35. Campur 35. Campur 5 semua ada 4. Jadi maksudnya 4 kali 5. Okay. Dapatlah jawapan kita kat sini. 70, 90, 20, 110. Semua sekali 110 meter. Pagar pula RM75 semeter. Darab dengan 75 siap. Ini biasalah matematik biasa yang kita guna. Matematik pengguna dalam kehidupan seharian lah. Yang ni banyak pakai ni. Kita nak kira luas, kita nak kira perimeter, panjang. Semua benda yang ni banyak pakai. Jadi jawapan kita akan dapat sama dengan RM 8,250. Ni pun mudah juga. Cikgu, tanya sikit kan. Dia cakap ni kecuali kawasan pintu masuk kan. Kira pintu masuk tak payah. Pintu masuk tak payah. Memang pintu masuk tak ada pun. Ni pintu. Pintu masuk ni bukan yang ni. Ni bukan pintu masuk tau. Ni pintu masuk kat sini. Okey. Ini pintu masuk. Kecuali pintu masuk. Dia tak buat pintu masuk lah. Kira atas tu kira ni lah. Kira sekali. Ni kira sekali. Okey? Okey. Dan kita pergi terus nombor 15, nombor 16 pula. Terus 16 pula. Okey. Okey, 6. Nombor 16, soalan dia pasal apa? Kamu tengok cerita dia. Ni pun kita dah buat dalam kaji sikit dah. Itu set. Set. Okey. Tengok nombor 16. Diberi set semester sama dengan J kesatuan K. Maksudnya ada J dengan K je lah. Kan? J 1345. K 3568. Dia kata cari set semester. Bilangan. Ini maksudnya soalan cari bilangan set semester. Okay. Jadi bila kita cantumkan dia, simple je. Kita hanya perlu cantumkan dia. Cantumkan maksudnya kita jangan ulang benda yang sama. Itu saja. Contoh saya ambil itu 1, 3, 4, 5 untuk J. Cantum dengan K. K 3 dah ada. 5 dah ada. Saya tak isi. Nampak? 6. Okey, 6 dan 8. Yang ini kita panggil set semester. Benda yang sama kita tak payah ulang tulis. Dia minta apa? N maksudnya bilangan. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jawapan kita sama dengan 6. Ini soalan simple. Simple. Okey. Ni nombor 17. Terusan 17. 17 bawah tu. Diberi set semester ialah integer 40. Tengok simbol saya bagi clear kan.
Dia tulis X berada di antara 40 hingga 50 macam tu. Tapi perhatikan simbol ni. Ini kita baru belajar itu juga. Simbol ni maksudnya apa? 40 termasuk. Jadi maksudnya set semester kita adalah mula dengan 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. 50 tak boleh nampak. Simbol dia tak ada sama dengan. Bila tak ada sama dengan, 50 tak termasuk dalam cerita ni. Okey. Kemudian dia kata pula R ialah nombor genap. Nombor genap kita ambil apa nombor genap? Nombor genap 40, 42, 44, 46, 48. Ni nombor genap. Okey. S pula dia kata apa situ S? S adalah nombor di mana beza antara 2 digit kurang pada 3. Apa maksud beza antara 2 digit? Beza antara 2 digit maksudnya kita tolak. Besar tolak kecil. Contoh 40, digit kita 4 dan 0. Okay, jadi 4 tolak 0 dapat 4. Yang dia nak apa? Beza antara 2 digit kurang pada 3. Dia nak kurang pada 3. Yang ni 4 tolak 0, 4 tak boleh ambil. 4 tolak 1, 3 tak boleh ambil. 4 tolak 2, 2 boleh. 4 tolak 3, 1 boleh ambil. 4 tolak 4, 0 boleh ambil. 1 pula saya tulis sini. 43. 44. 5 tolak 4, 1 boleh ambil. 6 tolak 4, 2 boleh ambil. 7 tolak 4, 3 tak boleh. 8 tolak 4, 4 tak boleh. 9 tolak 4, 5 tak boleh. Itu maksud dia kata beza antara 2 digit kita tolak. Dan masa kita tolak, perkataan beza menunjukkan mesti besar tolak kecil. Bukan siapa dulu. Okay. T pula dia kata kat sini adalah nombor gandaan 4. Nombor gandaan 4. Maksudnya sifir 4. Siapa sifir 4? 40. 40 campur 4, 44. 44 campur 4, 48. Ini kita panggil nombor-nombor sifir 4. Gandaan 4. Okay, soalan dia nak apa? Senaraikan unsur bagi R gabung dengan T. Kemudian silang dengan S prime. Okey, tengok macam mana nak buat. Yang pertama, saya akan ambil kat sini. R gabung dengan T. R gabung dengan T. Okey, tak apa. Saya isi dulu. R tadi 40. 42. 44. 46. 48. Ni R. Okey, T. 40. 44. 48. Dia suruh buat apa? U maksudnya gabungan. Gabung maksudnya kita letakkan terus dalam satu kumpulan gabung je macam tu. Okay. Silang dengan S pelengkap. S pelengkap maksudnya bukan S. Bukan S maksudnya 42, 43, 44, 45, 46 tak nak. Okay, kita test lah siapa yang dia nak. 40 nak tak? Nak. Sebab apa? Yang dia tak nak 42 sampai 45 ni tak nak. Okay. 40, 41 nak. 42 tak nak. 43 tak nak. 44 tak nak. 45 tak nak. 46 tak nak. 47, 48, 49. Itu maksudnya selain daripada. Kena ambil set semester, tolak dia. Okay. Ni simbol apa pula? Ini simbol persilangan. Apa maksud persilangan? Kena potong dua macam ni. Cari benda yang sama antara kiri dan kanan. Itu maksud silang. Silang maksudnya yang sama. Yang kita dapat apa? 40. 41 tak ada. 47 tak ada. 48. Habis. Jawapan kita adalah apa? Jawapan kita adalah 40 dan 48 sahaja. Jawapan mana B? Soalan pendek, panjang cerita dia. Boleh? Ustaz? Dia faham? Pendek sikit lah. Panjang sikit lah, memang panjang sikit lah. Tadi dah banyak dia bagi kita mudah betul tak? Dia ambil satu sikit-sikit. Celah-celah tu, kita tengah seronok buat kan? Senang. Senang. Pap, dia stop kejap. Tapi bukan susah. Boleh buat. Panjang sikit masa. Cikgu, yang ni dalam dalam apa bab set lah? Set. Oh. Set kalau kertas dua senang. Dia lorek macam tu kan?
Kertas satu ni yang macam ni banyak dia tanya. Tapi kamu tengok biasanya set dalam SPM dia 2 soalan. Dia akan bagi biasa standard lah saya check. Okay. Saya target SPM kamu pun lebih kurang macam tu lah 2 soalan. Satu senang, satu yang banyak kerja sikit. Dan jarang jumpa soalan susah. Okey, kita pergi tengok ni. Soalan dia kata apa? Tengok ayat dia. Soalan 18 dan 19 berdasarkan rajah 6. Berdasarkan rajah ni lah. Ini topik apa? Teori graf. Teori graf. Yang ni kita belum buat lagi kan? Belum buat revision kan? Betul tak? Belum. Belum. Nanti kita akan buat. Tengoklah lebih kurang. Kalau bagi saya teori graf pun soalan yang mudah. Kan? Teori graf. Okey, nombor 18. Tengok. Dia bagi gambar tu. Tengok gambar dia. Okey, antara berikut yang manakah adalah benar tentang graf tidak terarah? Okey. Okey, yang pertama yang ni. NV ni maksudnya bilangan bucu. Bilangan bucu. Bilangan bucu biasanya huruf dia. Bilangan bucu ni juga biasanya adalah diwakili oleh huruf. Huruf dia. Okay, ada berapa huruf? 1 P, Q, R, S, T, U jangan lupa. Dia ada U kat ujung. Nampak? Ada pula cikgu, U tu kira. Kira. Dia kira sekali, jangan tak kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nampak? Jadi jawapan kita, NV kita adalah 6. Dia bagi apa? 5. A salah. Nampak? Boleh faham? Tak faham. Bucu, kira huruf. Bucu maksudnya huruf. Okey? NV ni maksudnya bilangan bucu. Tapi macam mana nak kira? Kamu kira je huruf ada berapa? 6. Jawapan dia bagi bawah tu A, 5 kan? Maksudnya salah. A tak ambil. Kita nak soalan yang mana benar. Boleh? Dia kena ingat ni lah. Bucu maksudnya apa? Bilangan huruf. Itu je kena ingat. B dia bagi apa? NE. E ni H maksudnya bilangan tepi. Tepi ni pula kita kenali sebagai garis. Garis. Nampak? Ada berapa garis? Cuba kira garis dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kan? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mana datang hantu pergi 9 ni? Sekejap. Tengok. 1, 2, 3. Ni 3. Oh, okey. Jangan kira ni dengan ni, tak boleh, tak asing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nampak? Bulatan ni, yang ni satu bulatan kita kira daripada titik, dia kita titik. P ke Q 1, P ke R 2, R ke S 1, macam tu. Dah 3 kan? 3 ya. Yang QS ada 2, 4, 5. Kemudian 6, 7. Bulatan ni gelung tu bagi 1, 8. Boleh nampak? Jadi kena ingat bucu huruf. E ni H maksudnya tepi. Tepi garis. Dan garis sepatutnya apa? 8. Dia bagi 9. Nampak? Okey. Bilangan darjah. ND. Oh ini benda 3. Aduh ini out terus. Dia tak boleh. Dia kena pakai yang bawah tu. Dia kena ND tu dia kena bagi ND siapa dia tak bagi. Jadi C tu memang tak ada kaitan langsung dengan cerita ni. Kita tengok ni D. Ini maksudnya jumlah darjah. Ini jumlah darjah. Okey, formula dia jumlah darjah sama dengan 2 kali bilangan tepi. Itu formula dia. Jumlah darjah sama dengan 2 kali bilangan tepi. Berapa bilangan tepi kita kira tadi? 8, betul tak? 8. Jadi 2 kali 8?
sama dengan 16. Sebab tu jawapan kita D yang betul. Tapi ni ada formula-formula dia sebenarnya senang je tapi kena tahu formula. Bucu apa, tepi apa, darjah apa, kalau kamu tahu formula senang. InsyaAllah nanti saya akan buatlah satu ulang kaji untuk topik ni. Okey eh? Saya tandakan yang ni maksudnya kamu boleh skor ni, boleh nanti kita buat topik ni. Teori graf, kita buat satu kelas. Boleh tengok balik. Vision. Boleh Ustaz? Boleh. Okey. Kita teruskan nombor 19 tengok sekejap. Nak mai. Ke bawah atas apa? Turun bawah lah. Okey, nombor 19. Yang ni dia berdasarkan tadi Okey, nombor 19 juga berdasarkan rajah tadi juga, berdasarkan rajah 6 juga. Rajah 6 juga. Jadi rajah 6 ni saya ada rajah 6 kat sini. Ni saya lukis balik tengok. Rajah 6 tadi. Ni ada QS itu. Kemudian ada tarik sini T, ada gelung. Tarik ni Q. Kemudian ada R pergi ke S. Kemudian ada pergi ke P. Pergi ke R. Kurang betul dia. Okey, betul Sekarang kita tengok. Antara graf berikut. Yang manakah adalah pokok bagi graf tidak terarah? Okey, yang ini dia cerita pasal pokok. Okey, apa maksud pokok? Pokok ni syarat dia yang pertama, dia mesti subgraf. Subgraf, maksud subgraf adalah sebahagian. Sebahagian dari graf asal. Mesti sebahagian. Okey. Yang kedua, pokok dia mesti semua titik berhubung. Semua titik tercantum. Semua titik tercantum. Okey, pokok. Kemudian yang ketiga adalah saya nombor 3 apa dia kata? Tiada berlaku kitaran. Kitaran tak boleh berlaku. Okay, nanti kita tengok apa maksud dia. Soalan ni sebenarnya soalan ni ada problem juga sebab apa? Kita ada U kat situ. U kita kena asing sebenarnya. U tak boleh. Sebab U tu dia tak ada titik. Ada seorang-seorang tak boleh situ. Jadi kita tengok cerita dia. Pertama kita tengok A dulu A. Tengok syarat A kat situ. Yep. Sepatutnya ni. Oh nampak. A ni kamu tengok dia ambil pada mana? A ni dia ambil daripada sini. P pergi ke Q. Pergi ke T. Nampak? Kemudian pergi ke S. Jadi syarat dia apa? Yang pertama, dia dah langgar syarat semua titik bercantum ni. Dia semua dah langgar syarat sebab apa? Yang dalam gambar rajah ni tak ada R. R tak ada. Tak boleh. Dia tak boleh. Dia bukan pokok. Pokok dia mesti semua titik ada. Semua titik kena ada. Itu R. Dan kecuali titik yang tak ada cantum lah. Sebab dia kata semua titik tercantum. U tak ada tak apa. Sebab U seorang-seorang. Dia duduk kat atas seorang-seorang. Dia tepi seorang-seorang dia. Dia terpisah. Jadi yang ramai-ramai ni mesti semua titik dia kena ada. Sebab syarat pokok dia mesti yang tercantum. Okey, tengok B. B tu sama juga. B tak ada Q. Tak boleh. Q tak ada, T pun tak ada. Tak boleh. Dia bukan pokok. Pokok mesti semua huruf ada. Okey. Kita tengok C. Tengok C sekejap. Okey. C kat sini
Dia ada P, ada Q, ada R, ada S, ada T. Kan? Okey, kamu tengok cerita dia. Kat sini dia bagi P, Q, T. Lepas tu P, R, S. Sekejap ah. Dua-dua ni boleh ni pokok ni. Kenapa tak boleh pokok ni? PQ saya tengok ni. Asal C dengan D ni. Sepatutnya C dengan D ni dua-dua boleh ni. Sebab syarat, semua syarat pokok dipatuhi. Kenapa tak boleh? Sekejap saya tengok. Apa dia bagi jawapan dia apa. Satu ni yang pelik ni ada nombor apa ni? Nombor 18. Dia bagi D. Kenapa C tak boleh? Saya tengok kenapa C tak boleh. D, S. Mungkin sebab P dengan R tak sambung juga. Itulah. Tapi sepatutnya syarat pokok dipenuhi tu dekat C tu. Nanti saya akan check balik lah ini. Sebab syarat pokok, kalau kamu tengok, dia mesti tengok C C dia ambil sini. Sini. Kemudian dia habis pun dekat sini. Dia habis dekat sini. Oh, okey, saya faham cerita dia. Kenapa dia bagi D? Sepatutnya D salah. Soalan jawapan ni maksudnya jawapan dia salah. D salah Jawapan dia C. Okey, kamu nampak tak kenapa saya kata jawapan dia C? Kalau kamu tengok D, huruf dia salah. D huruf salah. Nampak? Huruf T dengan S. Nampak okay, macam sama tapi T dengan S. Dia maksudnya subgraf. Maksudnya dia mesti sebahagian pada graf. Dia tak boleh ubah. Okay. Jadi kat sini saya nampak kat situ. Sepatutnya itulah. Jawapan dia sepatutnya adalah C. Kenapa dia bagi jawapan D? Maksudnya jawapan D pun salah lah. Nombor 18. D. Sepatutnya jawapan dia C. Sebab apa? Huruf dia ni dekat D. D salah huruf. Dia letak T kat atas, S kat bawah. Sepatutnya S kat atas, T dekat bawah. Jawapan kita adalah C. Oh, saya tengok-tengok tak perasan. Aduh, lupa pula cek huruf. Boleh faham tak? Kan? Boleh. Pokok maksudnya dia mesti sambung semua huruf kena ada. Tapi mesti kena, saya lupa cek kedudukan dia. Okey. Kita pergi terus soalan sebelah dia. Nombor 20.
Oh, tadi nombor 19. Patutlah saya tengok. Salah tadi. Nombor 19. C betul-betul. Nanti marah pula orang buat buku ni kan. Nombor 19 C. Nombor 18 D tadi, nombor 18. Sudah jawab nombor 18 tadi. Okey, kita pergi nombor 20 pula. Sekejap. Soalan nombor 20. 20 kat sini. Penyelesaian bagi soalan 3 tolak 9/2 X. Lebih besar atau 6X. Ini ketaksamaan kita ada bincang. Tapi saya akan tunjukkan macam mana cara saya buat secara manual lah. Okay. Untuk soalan macam ni biasanya. Kamu buat apa? Langkah pertama. Saya selalu guna petua dia. First kali sebarang pecahan yang ada harus diselesaikan. Apa-apa pecahan kita selesaikan. Contoh kat sini saya nampak ada pecahan yang ada 2. Yang ni kadang-kadang mengelirukan. Apa saya buat? Saya akan darab semua dengan 2. Macam mana? 2 ni saya akan darab dengan 3. 2 ni juga akan darab dengan 6. Dia akan jadi kat sini 2 kali 3, 6. 9 kita tak usik. Simbol kita tak usik. 2 kali 6, 12. Macam tu. Okay. Kemudian saya akan kumpulkan. Bila dah macam ni baru kita kumpulkan. Yang mana ada X akan bawa ke kiri. Yang tak ada X akan bawa ke kanan. Jadi negatif 9 tak bergerak. 12 pindah ke sebelah akan jadi negatif 12. Manakala 6 ni positif. Dia bergerak ke sebelah, dia akan tukar jadi negatif 6. Tidak ada sebarang pertukaran apa-apa kecuali kedudukan. Bila kedudukan, pertukarannya hanyalah kalau ada sebelah side satu lagi, pindah ke side, dia mesti simbol dia bertukar. X dengan X kita boleh kira. Negatif 9 tolak 12 kita akan dapat negatif 21X. Tolak 6. Sampai kat sini, okay, bila kita nak pindahkan 21 ke sebelah, biasanya kita lebih kepada nak bagi kat orang sebelah, kita bagi benda yang elok lah. Kita tak bagi yang negatif. Jadi kita kena tukar dulu negatif ni kepada positif. Bila saya tukar negatif kepada positif, saya tukar ni je, dia akan jadi 21X. Simbol ni juga akan bertukar. Baru simbol ni bertukar. Maksudnya semua simbol saya tukar. Semua simbol. Ni akan jadi positif, sini terbalik, sini dia tukar. Last kali baru saya ambil 21, potong, saya bahagi kat bawah. Dapatlah jawapan kita. X lebih kecil daripada 6/21. Kita boleh kecilkan dia sifar 3. Sifar 3 dia akan dapat 2/7. Jawapan kita mana? A. Ini dalam topik linear. Ketaksamaan linear. Boleh tangkap ke, Azad? Boleh. Boleh. Nombor 21 kan? Satu lagi. Kita pergi nombor 1, saya turunkan sekejap. Wah, nampak. Ini ketaksamaan yang graf tu, yang ada graf. Kita akan buat persamaan dulu tengok. Apa dia? 21 ayat dia bagi tu kan? 1. Tengok ayat dia. Arissa menjual nasi lemak dan mi kari. Kan? Untuk sumbangan sekolahnya, harga bagi sebungkus nasi lemak dan sebungkus mi kari ialah 2 dan 3. Dia perlu menjana sekurang-kurangnya 600. Arissa tahu bahawa dia akan menjual lebih daripada 50 bungkus nasi lemak. Antara kawasan berloret berikut yang manakah mewakili saya memuaskan situasi. Kan? Jadi saya anggaplah kat sini sebagai apa yang disebut dulu adalah X. Iaitu nasi lemak sebagai X, manakala mi kari sebagai Y. Yang pertama kan. Kemudian dia kata harga bagi sebungkus nasi lemak dan mi kari ialah RM2 dan RM3. Jadi dia perlu menjana sekurang-kurangnya 600. Sekurang-kurangnya 600 maksudnya apa? Kan? RM2 nasi lemak campur dengan RM3 mi kari. Mesti sekurang-kurangnya. Ni simbol untuk sekurang-kurangnya. Ingat lagi sekurang-kurangnya 600.
Okey. Kemudian dia kata Arissa tahu dia akan menjual lebih 50 bungkus nasi lemak. Kan? Jadi nasi lemak akan lebih 50 bungkus berbanding dengan mi kari. Mi kari. Kan? Maksudnya mi kari kita, nasi lemak kita tolak dengan 50 sama dengan mi kari. Sama dengan pula, sorry. Silap. Ya, dia kata apa? Oh, sorry, tak ada. Dia tak ada cerita pasal mi kari pun. Dia kata, Arissa tahu dia akan menjual lebih pada 50 nasi lemak. Jadi nasi lemak X mesti lebih daripada 50. Ini saja. Lebih pada 50. Jadi yang pertama, kita kena tengok graf kita yang mana. First kali, graf kita yang ini. Macam mana nak buat graf ni? Kita buat 6 kotak kat situ. Kita dapat pintasan dia. X, Y. Maksudnya, kalau X kosong, kita tutup X. 600 bahagi 3 akan dapat 200Y. Kemudian kita buat tutup Y pula. Y kosong, tutup Y. Jadi 600 bahagi dengan 2 akan dapat 300. Jadi graf kita sepatutnya akan jadi macam mana? Dia akan jadi X kita kosong, Y 200. Ini 200. Kemudian yang ini pula 300. Garis. Okey. Lorek kat mana? Lebih besar atas. Kita lorek kat atas. Tapi ada graf satu lagi kan. X 50. 50 contoh sini. Sini 50. Garis putus-putus. 50. Mana? Ini kiri kanan. Kanan ke kanan. Jadi lorek kita ke kanan dan atas. Jadi jawapan kita kat sini. Yang itu yang kita akan cari. Jawapan kita kat situ. Tengok jawapan kita. A bukan. B pun bukan. Jadi kita pergi dekat C. Nampak kan? C. Okey. Nampak C. Jawapan kita adalah C. D bukan. Sebab D dia salah bagi. 50 tu dia bagi garis terus. Yang ini adalah putus-putus. Ingat lagi ke Ustaz ni? Soalan ni. Betul. Yang putus-putus tu apa cikgu? Putus-putus kalau garisan dia tak ada sama dengan. Oh, okey. Ingat. Kalau ada sama dengan maksudnya garis terus. Oh. Boleh ya? Boleh. Okey. Hari ni kita buat separuh lah sampai nombor 21. Kita sambung nanti hari Khamis insya-Allah. Yang ni tajuk linear cikgu. Ini tajuk ketaksamaan linear. Oh, okey. Okey. Jadi kita jumpa lagi nanti hari Khamis insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok-tengok baliklah, tengok-tengok balik mana kalau kamu tanya ke WhatsApp saya je. Okey. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Sama. Baik.